Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, antaranya ialah nikmat keimanan, nikmat Islam dan juga nikmat kesihatan. Nikmat keamanan, dan mudah-mudahan kita bermohon Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita nikmat-nikmat tersebut, dan marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala amal ibadah kita dan dalam masa yang sama memberkati segala dan menyampaikan segala hajat-hajat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, menyambung kita dalam pembacaan kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, iaitu kitab Bidayatul Hidayah, yang mana pada waktu yang lalu kita ada membincangkan tentang adab-adab pergaulan, adab-adab di mana kita diberikan panduan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bagaimana kita nak bawa diri kita di khalayak ramai, bagaimana kita nak bawa diri kita di dalam majlis, bagaimana kita nak bawa diri di depan orang dan sebagainya. Jadi antara perkara-perkara yang disebutkan ialah jangan kita bermain dengan janggut. Kalau kita seorang yang lelaki yang mempunyai janggut, jangan kita bermain dengan janggut kita. Jangan kita mencongkel gigi, jangan kita korek hidung, jangan kita bermain dengan jari, ataupun jangan kita berludah atau mengeluarkan kahak. Kalau ada orang dia tak keluarkan kahak tapi dia seolah-olah macam nak keluarkan kahak. Jadi itu semua antara adab-adab yang perlu kita jaga di hadapan orang. Mungkin benda-benda tu kita buat dekat rumah, kita buat di depan ahli keluarga kita, atau mungkin kita sendirian dekat rumah, kita tak perasan dan jadi satu habit, satu perkara yang kita tak perasan kita lakukan kan. Jadi kalau kita ada ahli keluarga, kita tegurlah. Kalau misal kata dia suka korek hidung, kita cakap, jangan biasa korek hidung depan orang, nanti tak perasan kita buat depan orang dalam majlis. Itu semua melanggar adab-adab. Jadi kalau kita tengok ada benda yang kecil aja, tapi sebenarnya ini satu perkara yang baik untuk kita nak praktis lah, untuk kita nak amalkan, iaitu kita cuba mengelakkan. Sebab ini semua adalah perkara-perkara yang secara tak langsung ibaratnya kata Imam Al-Ghazali itu macam merendahkan sendiri martabat diri sendirilah. Mana kita nampak orang yang berpangkat besar-besar, Perdana Menteri ataupun apa-apalah yang memegang pangkat yang besar, dia bos ke apa, tapi tengah meeting dia tengah korek hidung, ataupun dia seperti melakukan satu perkara yang aib lah. Jadi kalau ikutkan, ini adalah perkara-perkara yang aib, iaitu perkara-perkara yang tak sewajarnya dan tak sepatutnya orang ramai lihat, ya. Dan dalam masa yang sama ada juga disebutkan jangan suka menggeliat dan jangan suka menguap di hadapan orang ramai. Jadi kalau kita rasa nak menguap, maknanya kita tutup mulut lah, atau kita alihkan pandangan kita, atau kita alihkan wajah kita supaya orang tak perasan, orang tak nampak kita menguap. Lagi-lagi kalau misalnya kita tengah belajar, ataupun lagi-lagi misalnya kita tengah dengar ceramah, ataupun kita dalam meeting, ataupun tengah bertamu dekat rumah orang, antaranya kita elakkan lah. Sebab kenapa? Itu seolah-olah menunjukkan yang kita dah penat. Walaupun memang tu kita penat, tapi kita rahsiakan atau kita cuba untuk sembunyikan nguap tersebut lah. Sebab nanti orang rumah rasa macam aku ni cakap boring sangat ke? Mungkin kan, mungkin dia pun terasa dan sebagainya. Jadi elakkan lah. Kalau kita nak menguap tu, mungkin kita cuba elakkan, atau kita jangan nampakkan sangat lah. Jangan sampai mungkin sampai kita keluar suara menguap dan sebagainya. Itu adalah satu kita dah langkah adab lah yang nak dikatakan di sini. Jadi sambungnya dia kata, dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang. Kalau kita dalam majlis depan orang ramai, kita duduk yang tenang, jangan kita menggelisah, jangan kita
pusing ke kanan, pusing ke kiri, bangun tak kena duduk dekat hall, tak boleh nak duduk dekat dapur pun tak boleh, nak duduk dekat atas meja tak boleh, kat kerusi tak boleh. Tenang-tenang aja kalau kita bertamu dekat rumah orang. Antara adabnya ialah kita pertama sekali kita ketuk pintu, beri salam. Paling banyak pun 3 kali. Paling banyak pun 3 kali. Kalau misalnya dia tak buka, makanya kita boleh beredar lah. Tapi kalau kita zaman sekarang kan senang. Zaman sekarang kita ada WhatsApp. Kita sebelum datang tu kita tanya dululah. Sekarang ni dah boleh kita ziarah-ziarah. Walaupun ada had orang, tak macam ramai-ramai macam open house dulu, tak apalah. Tapi kalau kita nak ziarah-ziarah, bila kita nak datang tu kita WhatsApp dulu atau kita message dulu, tanya boleh tak datang dan sebagainya. Itu pun adab. Jangan kita main terus terjah rumah orang. Itu pun kira dilanggar, satu amalan yang dianggap sebagai satu amalan yang melanggar dengan adab. Alah ustaz, tak apalah ustaz, dia ahli keluarga kan, memang kita biasa macam ini. Sebenarnya tak digalakkan dalam Islam. Sebab macam mana pun kita keluarga, itu adalah rumah dia dan kita bertamu. Bila kita bertamu ni ada adab tetamu, ada adab tuan rumah. Ni kan perkara-perkara yang halus, yang mungkin orang terlepas pandang. Kalau ikutkan dulu cerita-cerita zaman dulu, taklah dulu sangat pun, mungkin dalam beberapa, masih mungkin ada yang amalkan pada tahun-tahun yang lepas dan sebagainya. Dia datang musim raya ni, dia datang bertamu dekat rumah orang tu, dia tak bilang dulu, dia main datang terus. Unless kalau betul-betul dijemput, dijemput dan dia kata boleh datang daripada waktu sekian sampai waktu sekian. Itu memang dia yang jemput, orang rumah tu yang jemput. Tapi kalau tak dijemput, kita datang tu, kita telefon dululah, sekurang-kurangnya kita kasih dia heads up. Kita kasih dia cakap, ada rumah tak? Mungkin kita nak datang ni sekejap. Mungkin dalam sejam atau setengah jam, InsyaAllah kita akan sampai ke apa. Kita kasih dia heads up. Itu adalah antara adab yang perlu kita jaga. Jangan kita terus macam datang. Lepas tu pukul 10 malam. Kadang orang tak ada anak pun, dia terasa lah pukul 10 malam, maknanya dia nak kena siapkan sekurang-kurangnya air, nak kena siapkan rumah kan. Ada orang rumah tengah tunggang terbalik misalnya. Banyak lagi perkara-perkara lah yang perlu kita nak kena pertimbangkan. Kita ingatkan pada kita kelakar, pada kita macam alah tak kisahlah, datang aja. Tak, tapi sebenarnya kalau ikutkan betul-betul ada adab bertamu. Walaupun ahli keluarga, walaupun kita orang kata rumah dia macam rumah kita mesti nak kena jaga adab-adab. Sedangkan dengan rumah kita sendiri kita nak kena ada adab, apatah lagi dengan rumah orang lain. Dekat rumah kita pun ada adab juga. Nak masuk beri salam, baca doa. Bila dah masuk tu, kita dekat rumah, kita nak kena pastikan rumah kita bersih. Walaupun rumah kita sendiri, jangan kita biar bersirah, tak sapu, tak mop kan, sampai melekit lantai contohnya. Maaf cakap lah kan. Sebab apa? Kita ni sebagai seorang Islam, Nabi SAW itu yang kita biasa dengar. Nabi SAW kata apa? An-nazafatu minal iman kan. Kebersihan itu adalah daripada iman, kebersihan. Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab fikih, kita nak cerita pasal kitab-kitab fikih, banyak bab-bab, iaitu bab pasal taharah, bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab muamalat, bab jual beli, bab nikah kahwin, bab cerai berai, bab hudud dan sebagainya, macam-macam bab. Tapi apa mazhab pun, kalau kita ikut, kita lihat bab yang pertama sekali dalam fikih adalah bab apa? Bab taharah, bab kebersihan. Maknanya Islam ni betul-betul menitik beratkan kebersihan. Jadi kalau gitu kita tengok contoh Nabi Muhammad SAW, dia ni seorang yang pembersih. Pakai minyak wangi, pakai minyak rambut kan. Lepas tu rambutnya sentiasa orang kata apa, bersikat dan sebagainya. Maknanya appearance Nabi SAW ni Nabi jaga. Kita jangan jadi orang yang selekeh, yang macam apa orang kata, orang tengok pun orang geli dengan kita dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bila kita dekat majlis ni kita nak kena jaga appearance kita. Tapi kita nanti kita lihat, kita ada baca nanti kat sini, dia kata apa, jangan kita terlalu ekstrim pula. Kita ekstrim terlalu jaga dalam masa yang sama, ada ekstrim yang kita terlalu tak jaga. Ada kita tengok, dia ni rambut tak gerak, keras gitu rambut kan, contohnya. Ataupun ada yang macam kusuk masai sangat. Kita moderate lah, pertengahan. Jadi kita kat sini kita baca, dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang dan percakapanmu teratur dan tersusun. Bila kita cakap dengan orang, dan jangan kita orang kata macam sana sini lah. Kita tenang-tenang lah maksudnya.
Dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu, tanpa terlalu menunjukkan keherananmu yang bersangatan. Bila orang cerita dengan kita, kita dengar. Jangan potong. Kan? Lagi-lagi kalau ada tuan rumah, kalau ada cerita dengan kita, kita dengar. Adabnya kita mendengar. Dengar. Dalam masa yang sama, jangan kita macam olok-olok macam apa, menunjukkan sangat keheranan kita. Kita macam iya ke? Iya betul sampai gitu sekali. Iya. Sampai orang ni rasa tak comfortable. Orang rasa macam tak selesa. Dia ni memain-mainkan aku ke apa ke? Jadi maknanya dia dengar dengan baik. Kalau ada soalan kita tanya, tunggu sampai dia habis cakap. Jangan kita potong cerita dia, kita cerita pasal diri kita pula. Itu kadang-kadang perkara kita tak perasan. Kan? Orang tengah cerita dengan kita potong cakap dia, lalas jadi cerita kita pula. Padahal kita ni datang kat tempat dia, ataupun kita dalam majlis orang ramai. Jadi orang akan tengok, dia ni orang tengah cakap, dia potong, dia cerita pasal dia pula. Kan orang nak dengar cerita pasal si lagi satu ni. Mungkin lah dia cakap pasal apa, mungkin cakap pasal kerja lah mungkin dia cakap pasal kerja, atau mungkin dia cakap pasal pengalaman dia. Mungkin lah, saya kasih contoh. Saya kasih contoh biasa yang berlaku dalam mungkin masyarakat kita lah. Contoh je. Orang ni mungkin baru balik umrah. Jadi dia ceritalah dengan ahli keluarga, ataupun dia cerita dengan teman-teman dia kan. Dia cakap, kau tahu tak, waktu aku pergi kat Masjidil Haram tu, apalah dia ceritakan pengalaman dia kat Masjidil Haram. Dia tengah cerita pasal kat Masjidil Haram tu, mungkin dia tengah masuk kat masjid dan sebagainya. Dia pertama kali nampak Kaabah dan sebagainya. Lepas tu satu kawan ni sampul, dia cakap, alah itu tempat. Tempat tu aku biasa pergi tu kan. Kalau kau jalan ke kiri sikit, mungkin kau boleh jumpa kedai. Apalah. Dia mula cerita. Dah cerita pasal si kawan ni pula. Padahal yang si dia tu tengah cerita belum habis lagi. Baru start. Kan? Tapi kita ni sebagai adab, kita nak kena jaga. Kalau orang tu tengah cakap, walaupun benda tu kita dah tahu, mungkin pada kita benda tu remeh untuk kita, tapi untuk dia satu perkara yang dia rasa nak kongsikan. Dia rasa nak, apa orang kata, sedap lah kalau dia cakap bila dia kongsi dan sebagainya. Kita biarkan. Sebab itu nak cerita pengalaman dia. Dan antara adabnya ialah kita dengarkan. Dengarkan baik-baik kan. Itu adabnya. Jadi bila waktu ada peluang kita nak cakap, kita cakap kan. Orang kata apa? Sewajarnya sahajalah. Sewajarnya. Jangan kita dalam masa yang sama, jangan kita terlalu lebih daripada tuan rumah. Kita nak kena tunjukkan adab kita sebagai tamu. Dan jangan engkau suka minta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu, atau keindahan syairmu, atau kehebatan karanganmu, dan segala urusan peribadimu. Sedang kata bila orang tengah cakap, kita jangan minta dia ulang banyak kali. Itu menunjukkan yang mungkin kita tak dengar dengan baik. Jadi bila orang tengah cakap, kita adab, jangan main handphone kan? Jangan orang tengah datang rumah orang, kita main contoh Instagram, Facebook, WhatsApp. Orang tengah cakap dengan kita ni, kita WhatsApp. Lepas tu kita buat dengar tak dengar. Ni lagi satu antara adab mungkin lah boleh kita sentuh sikit. Majikan, bos. Kita ni kadang kita rasa kita bos mungkin kita bos lah, bos betul. Kita nak cakap dengan pekerja kita dah panggil dia untuk meeting, dah duduk dalam mesyuarat, kita dah cakap opening. Kita ni bos, kita punya cakap kita nak orang dengar. Kita punya pekerja punya cakap, bila satu je start buka mulut, kita dah mula main handphone pula. Itu kurang adab tu. Sebab kenapa? Sebab apa lagi yang bila kita panggil untuk mesyuarat, tak ada perkara luar lagi penting daripada mesyuarat tersebut. Sebab kalau ada perkara luar lagi penting daripada mesyuarat tersebut, makanya kita tak akan panggil mesyuarat tersebut. Ni kita cerita ni. Kadang-kadang tak payah mesyuarat sangat. Kita panggil pekerja kita satu masuk dalam office, masuk dalam bilik kita. Kita bos. Kita panggil mungkin lah, panggil si Fulan, nama mungkin Ahmad. Nanti jumpa saya sekejap ni. Saya nak ada benda sikit nak bilang dengan awak lah. Saya ada nak share sikit lah. Bila Ahmad ni masuk office kita, kita dah cerita apa yang kita nak. Bila start Ahmad cakap dengan kita, kita dah mula main handphone. Kita tengok dia pun macam pandang tak pandang. Itu adab tu kadang mungkin kita tak perasan. Itu su'ul adab namanya. Sebab apa? Orang bertutur dengan kita tak memberikan dia perhatian. Lepas tu kita dengar tak dengar, Ahmad tu buat apa dia nak, sekali dia buat silap. Bila dia buat silap, pada kita silap. Tapi lepas tu bila kita cakap dengan Ahmad,
kenapa kau buat gini-gini? Nanti Ahmad cakap apa? Kan hari tu saya dah bilang, bos. Contohnya. Ini banyak berlaku. Apa yang biasa saya bila saya cerita kat sini, maknanya ni biasa yang kita dengar daripada orang. Sebab apa, mungkin apa tentang adab-adab lah. Tapi kalau misalnya majikan tu yang bukan Islam dan sebagainya, itu kita mungkin nak kena, orang kata boleh faham. Sebab kadang-kadang mereka juga yang apa, lebih adabnya, sayangnya adabnya mereka tu kadang lebih daripada kita orang Islam sendiri. Itu yang sedihnya. Tapi tak apalah, sebab kita ni belajar, makanya kita nak kena sentiasa memperhalusi adab kita, kan. Bila orang tengah cakap, kita dengar. Bila kita cakap, insya-Allah nanti Allah akan memberikan mereka pendengaran yang baik. Jadi begitulah dalam Islam, itu yang kita harus jaga. Jadi sebab kalau kita lihat contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, diriwayatkan oleh para sahabat, apabila seseorang itu berlaku ataupun bertutur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak attention Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memalingkan, maknanya akan memberikan full attention wajahnya dan juga badannya menghadap orang tersebut. Kita mungkin kalau orang panggil kita dari tepi, kita cuma macam toleh kepala ke kiri saja. Nak apa? Kita gitu kan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila orang panggilnya, Nabi SAW akan memberikan full attention dengan badan-badannya. Itu tingginya adab Nabi SAW. Sedangkan dia ni Nabi SAW, seorang yang dijanjikan syurga, seorang yang pertama, orang yang pertama, makhluk Allah SWT yang pertama memasuki syurga, yang pertama melintasi titian sirat, yang dielakkan daripada azab api neraka, yang diberikan iaitu darjat yang begitu tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai adab yang sangat tinggi. Kita ni orang kata masa depan pun tak terjamin, tapi kita punya sombong, na'udzubillah min zalik. Jadi itulah yang kita nak harus memperlihatkan atas diri kita sendiri. Jangan kita sombong diri, sebab semuanya datang daripada Allah SWT. Kalau Allah boleh berikan, Allah ada kuasa untuk nak tarik balik. Kalau Allah nak berikan, Allah ada kuasa untuk nak beri lagi lebih. Itu semua terpulang kepada diri kita, dan juga akhirnya kita tahu dan kita akur bahawa semuanya datang daripada Allah SWT. Jangan kita sombong dengan orang, makanya insya-Allah kita akan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk masa sekarang ni sampai sini saja dulu. Insya-Allah ada kelebihan waktu, kita akan sambung pada waktu-waktu yang mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk datang daripada kejahilan dan kebodohan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.